اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Pati Paridah, muka surat 17. Muka surat 17, baris yang ketiga daripada atas. Surat 17, baris yang ketiga daripada atas. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Tunggal pada perbuatan, dua bahagi pula. Tunggal keesaan pada perbuatan, keesaan wahdaniyah pada af'al. Kalau orang Arab dia lah, wahdaniyah pada af'al. Tunggal keesaan pada perbuatan, af'al segala perbuatan. Wahdaniyah pada af'al, keesaan pada segala perbuatan. Keesaan pada segala perbuatan, dua bahagi pula. Ini dua bahagi juga, sebagaimana yang terdahulu tunggal pada zat dua bahagi, tunggal pada sifat dua bahagi, tunggal pada perbuatan dua bahagi juga. Jadi tunggal pada zat, tunggal pada sifat, tunggal pada perbuatan, sama-sama dua bahagi, dua bahagian. Jadi kira-kira tunggal keesaan pada 6 bahagi, pada 6 bahagi. Kemudian yang nak dinafikan pula, yang mustahil, lawan kepada tunggal keesaan pada 6 bahagi ni, hak ternapi, hak mustahil adalah al-qumus sittah, dia panggil kam yang 6, bilangan yang 6. Sebab keesaan pada 6 perkara, maka yang ternapi, yang mustahil pula bilangan yang 6 perkara, dipanggil al-qumus sittah, kam yang 6 perkara. Keesaan pada 6 perkara, hak ternapi, hak mustahil berbilang yang 6 perkara jugalah. Al-qumus sittah dia panggil kam yang 6. Kam muttasil dan munfasil pada zat, kam muttasil dan munfasil pada sifat, kam muttasil dan munfasil pada perbuatan. Ni hak mustahil. Yang kita naknya adalah keesaan pada 6 bahagi, 6 perkara. Jadi keesaan pada perbuatan dua bahagi pula, yakni dua bahagi juga. Yang mana keesaan pada af'al, keesaan pada segala perbuatan, hak ni lah hak kita nak kena kemah molek, nak kena amati molek. Biarlah kita benar-benar mengesakan Allah pada perbuatan, tidak mensyirikkan Allah pada perbuatan. La syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada sekutu pada perbuatan. Kita nak betul-betul
mentauhidkan Allah, mengesakan Allah pada perbuatan. Sebab kita orang Islam mengesakan Allah pada zat dan sifat atau tetap dah. Kita orang Islam mengesakan Allah pada zat, mengesakan Allah pada sifat tetap dah. Mengesakan Allah pada zat dua makna. Yang pertama, zat Allah tidak berjuzuk. Ni berjuzuk macam zat kita ni. Kita memang berpegang zat Allah tidak berjuzuk macam kita. Yang kedua, makna keesaan pada zat, tidak ada Tuhan yang kedua selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tetaplah juga kitanya. Memang kita berpegang zat Allah tidak berjuzuk macam zat kita. Ni zat kita ni, tubuh kita banyak bahagian kan, bahagian kulit, bahagian daging, bahagian tulang. Kita berpegang zat Allah tidak berjuzuk macam zat kita. Itu keesaan pada zat, makna yang pertama. Keesaan pada zat makna kedua, tidak ada Tuhan yang kedua selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya hak keesaan pada zat, kita orang Islam tetap dah. Keesaan pada sifat sama juga. Keesaan pada sifat, sifat Allah satu bagi tiap-tiap satu sifat. Satu wahdaniyah pada tiap-tiap satu sifat. Kudrahnya satu, iradahnya satu, ilmunya satu, hayahnya satu. Itu keesaan pada zat, pada sifat. Memang kita berpegang gitu. Tak ada orang Islam berpegang sifat kudrah yang ada di Allah dua, sifat iradah yang ada di Allah dua. Tak ada orang Islam pegang gitu. Dan keesaan pada sifat juga dengan bahawa tidak ada satu sifat di makhluk yang sama dengan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahih dah kita pegang gitu. Takkan ada orang berpegang sifat kudrah di hamba ni sama dengan sifat kudrah yang ada di zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tu tetap dah tak ada orang pegang gitu. Tu keesaan pada zat dan keesaan pada sifat. Ni keesaan pada perbuatan. Kemudian kita nak pergi pula kepada sifat kudrah, iradah, ilmu. Hak minggu lepas lah, hak ulang tekan minggu lepas tu. Kalau kita cerita cakap keesaan pada zat dengan bahawa Tuhan satu, keesaan pada sifat dengan bahawa sifat Allah satu bagi tiap-tiap satu sifat. Keesaan pada perbuatan, keesaan pada af'al. Keesaan pada af'al dengan makna keesaan pada segala perbuatan. Apa makna keesaan pada segala perbuatan? Apa makna keesaan pada segala perbuatan? Dia ada dua makna sini, dua bahagi. Tapi kita ambil cara kahnya. Keesaan pada perbuatan dengan bahawa kesemua perbuatan yang berlaku adalah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu keesaan pada perbuatan. Carakah? Keesaan pada zat, Tuhan satu. Keesaan pada sifat, sifat Tuhan satu bagi tiap-tiap satu sifat. Rekah je. Keesaan pada perbuatan dengan makna kesemua perbuatan adalah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan begitu? Ke kita ada faham kod lain? Apa makna keesaan pada perbuatan? Ada tak kita faham lain daripada makna keesaan pada perbuatan dengan bahawa kesemua perbuatan yang berlaku adalah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala? Ada tak selain daripada makna ni yang kita faham daripada keesaan pada perbuatan? Ni nak tauhid ni. Ni ilmu yang kita ngaji nama ilmu tauhid ni. Tauhid keesaan. Nama ilmu pun tauhid, ilmu keesaan. Kita duk cerita semua kita mengesakan Allah, tidak mensyirikkan Allah, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mentauhidkan Allah, kita mengesakan Allah, kita tidak menyekutukan Allah, kita tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang mensyirikkan Allah tidak akan diampuni sama sekali. Orang yang mensyirikkan Allah, amal ibadah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Asas kita adalah tauhid, wahdaniyah. Diulang acak kali dah. Bahkan yang kita duk faham daripada kalimah syahadah yang pertama tu, orang kafir nak masuk Islam kena ucap 2 kalimah syahadah, termasuk syahadah yang pertama. Siapa masa nak mati, kena akhirkan kalam dengan la ilaha illallah, syahadah yang pertama. Apa dia la ilaha illallah? Orang kafir nak masuk Islam, ni kena sebut ni 2 kalimah syahadah. Syahadah yang pertama, asyhadu an la ilaha illallah. Nak mati pulaknya, di akhir kalam dengan la ilaha illallah. Apa dia la ilaha illallah? La ilaha illallah tu dipanggil kalimatut tauhid. La ilaha illallah adalah kalimatut tauhid, kalimah mengesakan Allah. Apa makna mengesakan Allah? La ilaha illallah, nafi dan isbat. Di hadapan dia akan cerita pengertian daripada nafi dan isbat. Nafi la, isbat illallah. Didatangkan nafi dan isbat dalam kalimah syahadah kita. Kenapa didatangkan nafi dan isbat? Sebab bawa pada khasar. Saya sebut sama khasar sebab dari segi bahasa Arab ni 18 kaedah ke dia silap, bawa pada faedah khasar, termasuk nafi dan isbat. Khasar ni panggil, saya pernah dengar dalam ceramah terjemahan moden. Khasar diterjemah dengan mana terjemahan dengan bahasa moden dia tu memang orang boleh faham. Khasar dimakna dengan tak ingat dah. Saya ada catat dengar dalam radio dia ngajar bahasa Arab disebut khasar. Kemudian dia terjemah dengan bahasa Melayu kita. Bahasa Melayu moden kita ni lah. Saya mengaji khasar tu tak terjemah. Asal makna khasar tersimpan. Tersimpan bukan makna simpan barang, bukan ni. Tersimpan dengan makna jual. Tu tersimpan. Apa makna tersimpan? Allah jua Tuhan, tak ada Tuhan lain. Itu makna tersimpan. Khasar. Tu kata. Apa makna terjemahan kita hak? Saya ada catat tapi tak ingat. Apa ni? Keterhadan. Terhad. Bukan gitu. Keterhadan. Terhad. Mana apa? Kalau kita jua tidak ada yang lain. Atau hasar. Contoh hasar dalam Fatihah kita tu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hak tu apa ni? Dia mendahulukan yang sepatutnya duduk belakang. Sepatutnya kami sembah akan Engkau ya Allah. Bukan gitu. Kalau ikut ayat susun, kami sembah akan Engkau ya Allah. Tapi diterbalikkan, akan Dikau kami sembah. Ada bahasa Arab tu dia panggil taqdimu mahkut takhir. Dia mendahulukan perkara yang sepatutnya duduk belakang. Akan Dikau ni kalau ikut susunan ayat dia duduk belakang. Kami sembah duduk depan. Kami sembah akan Dikau. Kan gitu susun ayat dia. Tapi diterbalikkan, akan Dikau kami sembah dan akan Dikau kami minta pertolongan. Itu terbalik. Dari segi bahasa Arab terbalik seumpama tu bawa pada khasar. Akan Dikau kami sembah dengan makna akan Dikau jualah kami sembah. Jualah tu asar. Dia panggil terhad ke panggil. Tidak ada yang lain. Kami tidak sembah melainkan akan Dikau jualah. Dia panggil khasar. Sama dengan la ilaha illallah. Nafi isbat. Tiada Tuhan melainkan Allah dengan makna Allah jualah Tuhan. Itu khasar. Allah jualah Tuhan makna apa? Makna wahdaniyah lah. Hak kalimah syahadah kita tu
La ilaha illallah. Mana apa? Allah jua Tuhan, keesaan. Sebab tu asas kita nak kenal Tuhan adalah keesaan. Tapi keesaan yang kita nak kena kemah moleknya adalah keesaan pada af'al, pada segala perbuatan. Keesaan pada segala perbuatan. Nak mati tu keesaan pada perbuatan. Bila kita pergi kepada dua bahagi tu. Apa makna keesaan pada perbuatan? Dengan makna sekalian perbuatan adalah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan gitu? Apa makna sekalian perbuatan? Perbuatan Allah. Sekalian perbuatan Allah. Maknanya sekalian yang berlaku, segala-gala yang berlaku adalah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa di sekalian? Apa di segala-gala? Kalau kita cerita carekah itu mudah je. Tapi saya duk tekan sekalian segala-gala, sekalian segala-gala. Kadang-kadang ada orang dia betul-betul nak ambil faham dalam bab akidah. Hak saya cerita bab qada dan qadar tu, maknanya ambil dengar sungguh-sungguh. Perkara ni apabila saya tekan segala-gala, sekalian, kesemuanya perbuatan Allah, tu tak ada timbul kekeliruan dah. Tu faham sangat dah. Segala-gala sekalian adalah datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey dah tu. Itu keesaan pada perbuatan. Tapi hak saya cerita tu pada pembicaraan rukun iman yang keenam, qada dan qadar. Qada dan qadar pun keesaan pada perbuatan lah. Tapi bila sebut kata segala-gala ni, segala-gala, faham segala-galanya, segala-gala lah. Di bumi, di langit, hak nampak, hak tak nampak, segala-gala. Hak besar, hak kecil, segala-gala daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Faham? Tapi kalau tafsirkan segala-gala tu termasuk buat jahat pun hak Tuhan, lepas tu masuk neraka, situ jadi tak adil lah Tuhan pula. Pergi lagi kat tu pula dah. Balaha baik termasuk jahat, itu jelas nyata di rukun iman yang keenam, khairihi wa syarihi. Dah bahas dah hak kejahatan tu. Kita kena hak kejahatan tu datang daripada qada dan qadar Allah. Situ tak diterima dah. Sebab apa? Kalaulah hak jahat hak Tuhan juga, jadi tak adil lah Tuhan. Tu pakai akal jadi Mu'tazilah tu. Itu Mu'tazilah hawa-hawa lagi dah. Kalau hak jahat kita tidak berpegang qada dan qadar Allah, tu awal-awal lagi dah akidah yang terpesong, yang khilaf ulama bahas pula. Mereka yang berpegang hak jahat bukan datang daripada Allah, orang pegang pesen ni apa hukum dia? Ada ulama kata kafir, kekal neraka selama-lamanya. Ada ulama kata dah ubuh kafir lah, dah sebesar akidah yang sesat, amal ibadah tidak diterima, tapi dah hukum kafir. Dua tu nak timbul khilaf. Orang pegang pesen mana ni? Hak jahat bukan bagi dia Tuhan. Sebab apa dia gitu? Sebab dia pakai akal. Takkan hak jahat mari Tuhan juga, lepas tu Tuhan ubuh neraka. Jadi tak adil lah Tuhan kalau gitu. Ni jeng awal-awal lagi ni. Ni punuh awal-awal lagi ni. Ada ni. Jadi di rukun iman khairihi wa syarihi tu, baik jahat qada dan qadar Allah, situ tak nak terima dah. Tak ada benda tu. Lepas tu duk tanya, duk tekan, jadi tak adil Tuhan. Jadi kita pun dia nak cerita kat mana hak tu. Jadi kena faham lah pula. Adil, tak adil zoling lah. Zoling makna apa? Apa makna zoling? Zoling makna kita getah hak orang pada perkara yang tidak diizinkan. Tu zoling lah. Sekarang ni Tuhan getah, Tuhan tetap dah dia tu jahat, kafir, masuk neraka. Hak siapa Tuhan tetap?
hak dia. Lepas tu kat dia nak buh mana pun tak apa nak timbul zoling-zoling. Biar faham pula situ zoling tak adil ni apa benda. Lepas tu apa lagi? Terima kita sudah lah tu akidah kita. Rukun iman yang ke-6. Kalau hak ni tak boleh nak terima, tak ada benda semayang, puasa, pergi Mekah. Hang gitu ada benda. Hang Mu'tazilah mula-mula sekali dia menafikan perkara jahat. Kemudian segala-gala hak Allah Taala. Fahamlah segala-gala Allah Taala. Tapi kalulah pilihan dan usaha kita pun hak Allah Ta'ala juga segala-gala jadi payah. Sebab saya pernah cerita berkaitan dengan hak di Masjid Abidin, ada orang dikemukakan soalan yang panjang tapi payah soalan tu, dia main akal, dengar dah dan dengar berulang-ulang pada perkara segala-gala okey, tapi takkan hak jahat jadi susah kitanya. Lepas tu takkan ikhtiar usaha jadi macam Jabariyah kitanya. Kalau ikhtiar usaha kita pun hak Tuhan juga, memang hakikinya Jabariyah, nak lagi mana lagi ni pada hakiki dia. Faham tak ni? Sebab tu kata kita sebelum nak pergi pada kudrah iradah, bicara qada dan qadar, sini dulu. Sini dulu. Tunggal keesaan pada perbuatan dengan makna kesemua perbuatan adalah perbuatan Allah, kesemua. Lepas tak ada orang nak tanya lagi hak jahat, tak usah tanyalah, kesemua. Lepas tu pilihan kita kesemua perbuatan Allah. Lepas tu usaha kita kesemua perbuatan Allah. Ni wahdaniyah, mengesakan Allah, mentauhidkan Allah. Kalau tidak mentauhidkan Allah pada perbuatan, berarti mensyirikkan Allah pada perbuatan. Ni orang syirik ni. Orang syirik, orang tak ada kalimah tauhid, tak ada la ilaha illallah. Orang yang akidah mensyirikkan Allah, walaupun mulut duk ngatik, duk tahlil la ilaha illallah puluh ribu sekalipun, tak ada nilai sikit habuk pun. Sebab apa? Apa yang dikata dia tidak pegang sini. Mulut duk tahlil, sebab kita maklum selebih-lebih zikir la ilaha illallah, afdalu zikri la ilaha illallah. Nabi kata afdalu zikri la ilaha illallah, selebih-lebih zikir la ilaha illallah. Miftahul jannah la ilaha illallah, anak kunci syurga la ilaha illallah. Bukan la ilaha mulut je ni, sini ni akidah. Afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Afdalu ma qultu ana, Nabi kata selebih-lebih barang yang aku kata. Barang yang Nabi kata paling lebih sekali, bukan Nabi kita saja. Wan nabiyyuna min qabli, dan yang selebih-lebih barang yang dikatakan oleh nabi-nabi sebelum aku. Nabi kita kata selebih-lebih, Nabi kata barang yang aku kata, barang yang Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, bukan Nabi saja, dan selebih-lebih perkara yang nabi-nabi sebelum aku kata. Mana paling lebih sekali? La ilaha illallah. Tapi nak dapat kelebihan la ilaha illallah ni, sini mengesakan Allah, mentauhidkan Allah. Termasuk mengesakan Allah, mentauhidkan Allah pada perbuatan, tidak menyengutukan Allah pada perbuatan. Yang kita duk baca lepas sembahyang, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit. Di hujungnya wa huwa ala kulli syai'in qadir. 10 kali baca lepas sembahyang. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. La ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah, dengan makna Allah jua Tuhan esa. Wahdahu, hal keadaan Allah munfaridan esa. 2 kali esa. La syarikalah, tiada sekutu bagi Allah. Apa makna?
esa. Ini 3 keesaan ni. Keesaan pada zat, keesaan pada sifat, dan keesaan pada perbuatan. La ilaha illallah isyarat keesaan pada zat. Wahdahu isyarat keesaan pada sifat. La syarikalah isyarat keesaan pada perbuatan. 3 keesaan situ tu. Lepas tu di hujungnya wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Allah atas tiap-tiap sesuatu amat kuasa. Qadir dengan sirah mubalaghah tu, amat kuasa. Apa makna Tuhan amat kuasa? Dengan makna kesemuanya datang daripada kekuasaan Allah, perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Tu qadir. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah Ta'ala atas tiap sesuatu semua duduk di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, duduk di bawah perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah. Ni keesaan pada perbuatan. Kesemua adalah perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita cerita bab kalimat tauhid la ilaha illallah. Kemudian kalau kita pergi pula kepada rukun iman yang ke-6. Rukun iman yang ke-6. Qada dan qadar, baik dan jahat daripada Allah Subhanahu wa taala. Biasa tak mau kipas. Jadi nak kipas dah rasa. Biasa tak mau kita kipas sebab kitab jadi terbang, payah jadi payah nak pegang kitab, tak boleh kipas. Hari ni tak boleh. Kau tak kau pasang kau bahasa dah kau bahasa. Kemudian kita pergi pada rukun iman yang ke-6, qada dan qadar. Kita fahamnya macam mana rukun iman yang ke-6 tadi? Keesaan pada perbuatan. Apa makna? Kesemua perbuatan Allah, kesemua perbuatan Allah. Kemudian kita pergi kepada rukun iman yang ke-6. Kita faham macam mana rukun iman yang ke-6? Qada dan qadar, baik dan jahat. Kita faham macam mana? Kita faham macam mana hak qada dan qadar tu? Kesemua yang berlaku, sama ada baik ataupun jahat, datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Bukan gitu? Kita fahamkan gitu. Semua yang berlaku baik dan jahat datang daripada Allah. Apa makna datang daripada Allah? Datang dari qada dan qadar Allah. Apa makna qada dan qadar? Ketentuan dan perbuatan Allah. Qada ketentuan Allah, qadar perbuatan Allah. Semua yang berlaku adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala, baik dan jahat. Dan semua yang berlaku perbuatan Allah bukan keesaan pada perbuatan. Hak rukun iman yang ke-6. Sebab itulah dalam bab keesaan pada perbuatan, dalam bab qada dan qadar, baik dan jahat, sini sepatutnya selesai dah. Yang kita nak jaganya adalah takut terundur jadi Jabariyah. Dan tak dikata hakikinya Jabariyah, memang hakikinya Jabariyah, tetapi kok mana pun kita wajib berpegang di akidah kita ada pilihan dan perbuatan. Walaupun pilihan dan perbuatan duduk di bawah perbuatan Allah Subhanahu wa taala, walaupun pilihan dan perbuatan duduk di bawah qada dan qadar Allah sekalipun, walaupun hakikinya memang kita tidak ada apa-apa, hakikinya memang Jabariyah sekalipun, kita tak wajib berpegang kita ada pilihan dan perbuatan. Tapi ingat baik, pilihan dan perbuatan duduk sini, keesaan pada perbuatan. Hak Tuhan belaka termasuk pilihan dan perbuatan. Tapi kenapa kita wajib berpegang kita ada pilihan dan perbuatan? Walaupun hakikinya memang kita tak ada apa-apa, hakikinya memang Jabariyah. Kenapa kita wajib berpegang kita ada pilihan dan perbuatan? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan dikau ya Allah, ni kami yang sembah. Tuhan sandar kepada siapa yang sembah? Kepada hamba kita yang sembah. Maka kita wajib berpegang kita ada pilihan dan perbuatan, sebab ayat Quran sandar kita. Lepas tu ayat-ayat yang lain
yang menyandar perbuatan pada hamba banyaklah. Hak dalam Quran menyandarkan perbuatan pada hamba. Dalam ayat Quran menyandarkan perbuatan pada hamba. Hak kita baca dalam wirid solat kita tu, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Tu tuan sandar kita belaka tu. Kalau nak cerita ayat yang tuan sandar kita, memang banyak dalam Al-Quran. Tapi tak sogok banyak-banyak tu lah. Kita ambil ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan dika kami yang sembah. Kerana ayat tuan sandar kita ni lah kita wajib berpegang. Kita ada pilihan dan perbuatan. Tapi pilihan dan perbuatan jangan lari daripada keesaan pada perbuatan. Jangan lari daripada rukun iman yang keenam. Segala-galanya qada dan qada Allah, termasuk pilihan dan perbuatan kita. Hak kita duk baca dalam Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Allah ni Rabb bagi sekalian alam. Allah Rabb. Alam ni apa? Alam ni sekarang makhluk ni lah alam. Benda yang ada selain daripada Allah dipanggil alam. Makhluk ni alam. Allah ni siapa? Rabb. Apa makna Rabb? Tuan yang memiliki, Tuan yang mengatur, yang menyusung, yang menjadikan, yang mentadbir, yang mendidik, yang membela. Itu Rabb. Mana apa? Kesemua ni duduk di bawah Rabbil Alamin. Kesemua adalah marbub kepada Allah. Diri kita ni marbub kepada Allah. Mana apa marbub? Yang dimiliki, yang diatur, yang disusung, yang direntah oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk pilihan kita pun adalah marbub kepada Allah. Termasuk usaha kita pun adalah marbub kepada Allah. Itu akidah alhamdulillahirabbil alamin. Tapi oleh kerana Allah Ta'ala sandar kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita wajib berpegang. Kita ada pilihan dan perbuatan, tapi pilihan perbuatan kita tetap marbub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu suratul Fatihah, surah Makkiyah, surah yang diturunkan sebelum hijrah ke Madinah. Di antara surah yang awal diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, suratul Fatihah. Tidak ada surah yang menyamai kelebihan dengan suratul Fatihah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satu surah pun, termasuk kitab-kitab yang diturunkan oleh pada nabi-nabi terdahulu, yang menyamai dengan kelebihan suratul Fatihah. Tidak ada. Dan lebihnya suratul Fatihah ni satu-satu surah yang diwajibkan kita baca dalam sembahyang. Satu-satu surah daripada 114 surah yang wajib kita baca dalam sembahyang. As-sab'ul masani ni 7 ayat yang dibaca berulang-ulang, yang mana dalam Fatihah mengandungi 7 induk dasar agama kita. Termasuk alhamdulillahirabbil alamin. Berpegang molek dengan suratul Fatihah tu. Kalau kita tidak berpegang Allah Rabb, kita tidak berpegang semua ni adalah marbub kepada Allah, semuanya dimiliki oleh Allah, direntah oleh Allah, diatur oleh Allah, disusung oleh Allah. Kita hanya baca je Fatihah, tapi kita tidak berakidah dengan akidah Fatihah. Fatihah tu akan laknat balik kita, sembahyang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan hanya setakat kita nak sembahyang ni Fatihah kena baca betul. Memanglah itu pekoh. Huruf Fatihah kena jaga, makhraj kena jaga, tasydid kena jaga. Betul, itu hukum fiqh. Tapi sebelum kita nak cerita hukum fiqh, akidah, kita berakidah dengan akidah suratul Fatihah dulu. Kalau tak ada akidah suratul Fatihah, walaupun qari sekalipun, baca Fatihah yang terbaik sekalipun, tapi akidahnya tidak, Fatihah tu akan laknat balik orang yang membaca tanpa berakidah dengan akidah yang Quran surah yang dia baca. Sembahyang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi nak boleh cerita bab keesaan pada perbuatan ni, Allah jadi susah. Hak saya ulang di Masjid Abidin tu setahun 4 bulan. Ulang. Saya ulang baca dalam kitab Minhajul Abidin Imam Ghazali. Tidak berlaku di langit, tidak berlaku di bumi,
walaupun hanya lintasan hati, walaupun hanya kelipan mata, tidak berlaku melainkan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Comellah kitab Minhajul Abidin, terlintas di hati pun qada dan qadar Allah. Keesaan pada perbuatan hak Tuhan belaka, terlintas di hati pun hak Tuhan, berkelip mata pun hak Tuhan. Lepas tu pilihan hati, ikhtiar, takkan mutlak hak kita, usaha takkan mutlak hak kita. Kalau terlintas di hati pun hak qada dan qadar Tuhan, kalau berkelip mata pun qada dan qadar Tuhan. Keesaan pada perbuatan lah, kesemuanya perbuatan Allah, kesemuanya qada dan qadar Allah, rukun iman yang keenam. Bagaimana lagi? Mudah je. Tapi walaupun setahun 4 bulan, respon saya terima bagai-bagai. Hak nak marah pun ada. Dah ulang, dia tak boleh nak terima benda tu, ulang juga. Jadi seolah nak suruh terima belaka. Dah nak kena terima belaka nah. Ni kita mentauhidkan Allah ni, tak ada sini, tak ada segala-galanya. Dia duk main makam tinggi. Makam tinggi nu ahwal. Nu hak makam tinggi nu. Dengan tarikahnya pun makam tinggi, akidah tak ada. Jadi dia tak boleh nak terima, marah duk tukang, duk ulang, duk tukang, dia tak boleh nak terima. Sebab apa? Sebab disesat dalam rupa agama. Nampak beramal ibadah semayang dok tinggal, berzikir ribu-ribu, dia rasa dia ada makam dah, dia ada ahwal dah, dia dengan Tuhan rapat dah, cerita bab qada dan qadar tak lulus kena-kena sebenarnya. Tu payah nak terima, nak marah sangat. Macam mana kata akidah salah, dia makam tinggi dah, makam apa tu, makam khayal orang panggil, kena tipu di syaitan. Mari keinsafan, bukan nak betul akidah, bukan nak betul pekah bab semayang bang, bukan nak betul hak sifat-sifat hati ni, dia duk ambil tariqah tinggi-tinggi lalu dah. Ngaji fardhu ain dak sama sekali. Lepas tu guru dia kata mana? Sambil-sambil fardhu ain. Sambil-sambil fardhu ain. Fardhu ain ni sambil-sambil. Dia nak suruh jaga hak sunat dulu. Hak fardhu ain sambil-sambil. Dia kata fardhu ain sambil-sambil tu salah dah. Tapi hak kata fardhu ain sambil-sambil tu sambil-sambil ke dak? Tak sambil-sambil pun, tak ngaji pun fardhu ain. Buat alasan je fardhu ain tu sambil-sambil lah, dia kata. Tak ada fardhu ain dah dia berzikir, dia rasa asyik dah, ada makam dah. Nak ngaji hak pekat bawah fardhu ain. Nak betul akidah, nak betul semayang bang, nak betul Fatihah tahiyat, nak betul Fatihah tahiyat. Kita orang makam tinggi dah kan. Mana? Kalau betul Fatihah tahiyat, budak dah lalu kita ni. Nak agaknya. Kita berasa tinggi dah makam. Lepas tu kena cari guru. Baca Fatihah depan dia betul ke tak? Baca tahiyat depan dia betul ke tak? Lepas tu rukun kau dalam semayang. Dia nak lah tu. Kau mana dianya? Lepas tu cerita bab taubah. Tinggal semayang, tinggal puasa, kena qada. Kau dia tak mau. Dah dia hutang banyak. Tak pun dulu tinggal semayang mudah-mudah je. Mari keinsafan, bukan kata nak qada semayang, dia ambil zikir. Lepas tu guru dia pandai pula. Tu orang bunuh orang 99, akhirnya bunuh pula seorang lagi yang terakhir, jadi 100. Hak dia mati tengah jalan tu, nak berhijrah. Masuk surga tu kan. Kau semayang pun tak ada qada, dia kata. Kawan tu semayang tak ada qada, semayang pun tak dang Lepas tu apa relevannya dengan dia hak tak mati, hak tak mau qada semayang, apa relevan? Apa relevan dia? Nak cerita contoh orang bunuh 99, akhirnya bunuh 100 orang, kemudian dia dinasihat supaya berhijrah, supaya berhijrah, tiba-tiba mati dalam perjalanan, akhirnya syurga kan. Dia nak cerita hak, nak banding hak tu dengan dia hak tak qada semayang, dia ambil ngatik lalu dah. Kata kalau balik kepada hukum syariat, apa hukum bagi tu? Haram. Hukum bagi seumpama tu. Qada semayang pun tidak pergi jember hak sunat. Tapi orang seumpama ni takkan nak pakai syariat. Dia nak pakai tariqah lalu syariat ni sambil-sambil belakang. Lepas tu cerita bab akidah. Ni cerita hak mula-mula ni mentauhidkan Allah, jangan mensyirikkan Allah. Ya akidah tak ada. Walah
Kalau cerita bab mengesakan Allah pada perbuatan, kemudian pergi pula kepada qada dan qadar, rukun iman yang keenam, tak ada apa-apa dah kitanya. Yang kita nak jaganya tadi terundur jadi Jabariyah. Sebab pembicaraan qada dan qadar, segala-galanya baik dan jahat datang daripada qada dan qadar. Di situ tidak bicara berkaitan dengan ikhtiar dan usaha. Ni takut tak pergi pada ikhtiar usaha, hanya keesaan pada perbuatan. Tuhan belaka semua perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian qada dan qadar pula kesemuanya datang daripada ketentuan dan perbuatan Allah. Memang gitulah hakiki dia. Dia pun tidak berpegang dia ada pilihan dan perbuatan, sebab tak ada di situ tajuk pilihan dan perbuatan. Tu takut terundur jadi Jabariyah. Tapi hakikinya keesaan pada perbuatan, keesaan pada perbuatan dengan bahawa kesemuanya perbuatan Allah. Makna makhluk ni makna kesemua perbuatan Allah. Berarti selain daripada Allah tidak ada perbuatan. Berarti selain daripada Allah ada apa? Tidak ada apa-apa lah. Itulah Jabariyah. Hakikinya. Tapi hukum mana wajib kita isbatkan di akidah kita ada pilihan dan perbuatan. Sebab tu orang tua kata pilihan dan perbuatan kita ni, saya je sebut tu, orang tua kata benda temporary ke apa disebut, temporary. Orang tua cakap kita berpegang di pilihan dan perbuatan, temporary je dia kata, hakikinya tak ada. Betul lah, hakikinya tak ada, temporary je. Sebab tu pernah ada satu ucapan alu-aluan, derek dia kata, terang-terang dia kata, kita kena kembali pada akidah Mu'tazilah. Tu disebut terang-terang, kita kena kembali pada akidah Mu'tazilah. Sebab apa? Akidah ni kita kena bina atas logik akal. Kena pakai bina atas logik akal. Kita kena pakai ni intelektual dia ni, kena pakai logik akal. Adapun Asy'ariyah, dikata Asy'ariyah, tidak kata Ahlussunnah wal Jamaah. Adapun di sisi Asy'ariyah, pilihan kita ni sebenarnya ilusi je dia kata. Ni semua tak logik akal belaka ni. Ini semua berlawan dengan logik akal ni. Maka kena tolak akidah Asy'ariyah. Kita Ahlussunnah wal Jamaah macam tadilah, ikhtiar usaha hanyalah temporary. Dia kata ilusi, betul. Hakikinya tidak ada. Hakikinya tidak ada. Sebab apa tidak ada? Kita mati balik keesaan pada perbuatan. Apa makna keesaan pada perbuatan? Apa makna keesaan pada perbuatan? Kesemuanya perbuatan Allah. Dah kesemuanya perbuatan Allah. Selain dari Allah ada perbuatan ke dah? Tidak ada, dah tidak ada. Ke makna apa keesaan pada perbuatan? Keesaan pada perbuatan, kesemuanya perbuatan Allah. Kita ada perbuatan tersendiri, lepas tu perbuatan kita perang dengan perbuatan Allah, gitu. Apa makna keesaan pada perbuatan? Kesemuanya perbuatan Allah. Kita hamba tidak ada apa-apa. Kita pergi pula pada qada dan qadar. Pergi pada qada dan qadar, baik dan jahat, qada dan qadar daripada Allah. Apa makna qada dan qadar dari Allah? Semuanya ketentuan Allah. Kesemuanya ketentuan Allah. Kesemuanya perbuatan Allah. Apa lagi kita ni? Tak ada lah. Tak ada lah. Ini hakiki dia. Tapi kita wajib isbatkan di akidah kita ada pilihan dan perbuatan. Sampai maqam hakiki, Tuhan lenyapkan segala-galanya. Tuhan lenyapkan segala-gala, naik maqam hakiki. Keesaan yang pertama adalah wahdatul af'al. Ini maqam fana dia panggil. Itu cerita bab maqam. Dimulai dengan wahdatul af'al, wahdatul asma', wahdatul sifah, wahdatul zat. Wahdatul af'al, maqam fana, lenyap di basirah aulia, tidak ada, melainkan hanya ada af'al Allah Subhanahu wa ta'ala. Di basirah mereka tidak ada malaikat af'al Allah.
Af'al makhluk, perbuatan makhluk lenyap di basirah mereka. Lenyap di basirah mereka. Ini sampai makam zauq dipanggil, makam syuhud, makam ahli kashfi, makam musyahadah. Itu kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Lenyap di basirah mereka. Yang ada hanya yang hakiki jua. Mana yang hakikinya? Kesemuanya perbuatan Allah. Maka di basirah mereka tidak ada, malaikat Allah jua. Ni jangan laku ni. Laku ni. Tu Allah, tu Allah. Gerak tu Allah. Diam tu Allah. Bangun tu Allah. Duduk tu Allah. Atas kepala sultan apa? Allah lah ni. Hak ni boleh dikupuk, jangan nak main. Ini cerita basirah, makam aulia, makam fana. Bukan hak di mulut, di basirah mereka. Ini cerita hak ni makrifah khasah, makrifah aulia. Ini hak keesaan yang sebenar, wahdatul af'al. Dimulai dengan wahdatul af'al. Jadi cerita hak hakiki ni pula ada orang lakon pula. Bunuh ranah dia lakon. Bunuh ranah dia lakon. Sebab tu dalam kitab hikam contohnya, selagi kita merasai kita ada pilihan, selagi kita merasai kita ada perbuatan, selagi kita merasai kita ada tadbir, rasa tak kita ada pilihan? Kita pilih, kita buat, kita pilih, kita buat, bukan gitu? Kita ni rasa guna. Bukan kita yang tadbir, yang atur. Bukan kita yang memilih, bukan kita yang melakukan. Kan rasa gitu? Selagi merasai kita ada pilihan, kita ada perbuatan, kita ada tasbir, belum lagi ma'rifatullah. Ma'rifah mana? Ma'rifah wahdatul af'al, maqam fana, ma'rifah khasah. Mana apa? Kamu belum wali. Habis cerita ada benda belum wali. Pelik apa? Kekejut belum wali? Ke rasa macam Tok Khamak dah kita ni? Sebab dalam kitab hikam tu dia kata belum lagi ma'rifatullah, ma'rifah khasah. Belum lagi mentauhidkan Allah, tauhid khasah, tauhidul af'al ni. Wahdatul af'al tak sampai lagi makam fana. Sampai makam tu lenyap segala, tidak ada, melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita duduk makam syariat, wajib kita isbatkan di akidah kita ni, kita ada pilihan, kita ada perbuatan, kita ada tadbir, kita ada susun atur. Ini wajib kita berpegang seumpama tu. Kalau tidak berpegang, Jabariyah. Jabariyah, amal ibadah tidak diterima oleh Allah, sembahyang tidak diterima oleh Allah, Fatihah akan laknat orang yang berpegang dengan akidah Jabariyah. Sebab apa? Sebab dia tidak berpegang dengan ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tapi dia tidak berakidah dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu Jabariyah. Tapi terpesun Jabariyah, tidak ada ulama yang menghukumkan kafir. Terpesun dalam bab Mu'tazilah kafir, tapi Jabariyah tidak ada ulama menghukumkan kafir, tapi akidah yang sesat. Adalah Jabariyah ni sebab takut ditelajak keesaan pada perbuatan, ke semua perbuatan Allah, ke semua perbuatan Allah. Saya sebut Masjid Putih, ada orang kata soalan panjang, dia punya soalan segala-gala sekalian semuanya hak Tuhan belaka. Saya faham, tapi takkanlah hak jahat Tuhan juga, takkanlah ikhtiar usaha Tuhan juga. Jadi pening pula kita ni. Segala-gala ni lah keesaan pada perbuatan, kesemuanya perbuatan Allah, kesemuanya perbuatan Allah. Tahu tak kesemua perbuatan Allah? Berarti berkelip mata kita perbuatan Allah, bergerak nadi kita perbuatan Allah, kesemuanya perbuatan Allah. Dan makhluk, bukan kata perbuatan makhluk tak berkah, bukan diri perbuatan makhluk itulah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Itu dia panggil keesaan pada perbuatan, keesaan pada perbuatan. Bawa lagi pada hak qada dan qadar, kudrah, iradah, ilmu. Saya sebut minggu lepas,
kudrah, iradah, ilmu. Tapi mati molek ni hak keesaan pada perbuatan. Hak kita duk cakap tu memang cakap hak kita belaka. Faham tak ni? Cakap hak kita lah. Siapa jadi tukang? Saya lah tukang. Siapa hak masak sedap ni? Saya hak masak sedap. Bukan kita belaka. Siapa hak masak sedap ni? Allah hak masak sedap. Dak lama kena cari tali tu. Kena cari tali. Standby tali. Kita tanya sedap ni, makan sedap ni kan? Kita tanya, siapa hak tukang masak sedap ni? Allah yang tukang masak sedap, dia jawab. Kita kata standby tali. Faham dah tali? Tak lama tu kena berkah molek. Ngamuk lagi tu. Tak apa nak betul tu. Ada ni. Ada tu kata, kalau dia tanya dia siapa masak? Allah masak. Tu kata kan ni standby tali. Tu kata standby tali. Tu kata gitu je. Standby tali. Mana pergi standby tali? Tak apa nak betul tu. Kan? Memang kita kata siapa masak? Saya lah masak. Siapa baiki jadi molek? Saya lah baiki. Siapa akak? Saya lah akak. Saya belaka. Itu cakap asbab. Jangan balik buat pening pula. Mak mari mana tu mak jangan nak tanya gitu kau. Allah belaka ni tak ada mak-mak Allah belaka. Pening. Kata ngaji mana tu? Ngaji keesaan pada perbuatan. Ni pegangan. Jangan buat ngaruk gitu. Hak dalam bu dalam, hak luar bu luar. Hak luar cakap asbab. Ni akidah mengesakan Allah. Hak cakap luar, cakap asbab. Faham tak ni? Tu kata hak dalam bu dalam, hak luar bu luar. Jangan tuang jangok. Pakai comel tapi dipakai macam hak Batman ke apa tu? Batman ke apa tu? Hak luar dalam duduk luar tu. Batman ke apa? Batman, Superman. Batman hak lain, Superman hak lain tau. Ultraman hak lain pula. Apa ni? Pakai comel luar dalam bu luar. Hak dalam bu dalam. Ni akidah kita. Hak cakap tu cakap asbab. Kenyang makan nasi, hilang dahaga kerana kita minum air, jadi segar dalam ni kerana kita makan ubat, kerana kita pergi jumpa doktor, doktor cocok. Tu cakap asbab. Pegangan ni keesaan pada perbuatan. Jangan buat ngaruk gitu. Sebab itulah dalam bab pegangan ni masing-masing. Sebab kita cakap sebab sama je. Cakap sebab tadilah. Makan nasi kenyang, minum air hilang dahaga. Pisah, putus, api, hanguk, angin, terbang habis benda. Ada ni? Bukan cakap gitu. Cakap gitu. Kita orang Islam ke, orang kafir ke, orang tak ada Tuhan, dia cakap gitu juga. Tapi beza. Kita cakap sebab. Kita cakap dia panggil cakap majaz, bukan hakiki. Cakap letak je ke asbab. Hakikinya keesaan pada perbuatan. Tapi kalau orang kafir cakap makan nasi kenyang, minum air hilang dahaga, makan ubat jadi sembuh, pisah putus, api hangus, angin terbang habis benda kenyang. Kalau orang kafir cakap gitu, itulah hakiki pegangan dia. Sebab dia tak ada Tuhan. Adapun kita orang Islam, jadi cakap asbab seumpama tu, itu majaz dia panggil. Tapi kita nak kata majazi. Majazi ni orang panggil apa? Bukan hakiki lah. Majazi ni orang panggil apa? Hakiki sebenar-benar. Majazi ni majaz, bukan hakiki. Kita nak kata majaz kena ada qarinah dia. Apa qarinah? Apa tandaan? Dia cakap tu cakap majaz, bukan hakiki. Dia orang Islam. Tu qarinah dia. Orang Islam yang beriman ni keesaan pada perbuatan, mentauhidkan Allah pada perbuatan. Jadi dia cakap kat mulut tu cakap asbab, cakap majaz je. Ni ada di Terengganu kita dulu, cakap asbab dia buh kafir lalu dah. Ingat di Terengganu kita dulu ada bawakan seumpama tu. Cakap asbab kafir.
Terutama kalau cakap obat sikit, mung ni tak ada Tuhan ni, kafir mung ni. Punah kan no, mengkafirkan orang mukmin. Kafir itu balik pada diri dia sendiri. Lepas tu dia cakap obat tadi tu, dia pegang, jangan, dia orang Islam, dia cakap sebab je. Lepas tu ingatan di hati, ingat tak Tuhan yang mengenyangkan, ingat tak Tuhan yang menghilangkan dahaga, ingat tak Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang memutuskan, Tuhan yang menghanguskan. Ingat ke tak? Ingat ke tak? Ingat. Itu basirah, kekuatan dalaman masing-masing. Macam sekarang ni, berasa sejuk ke tak? Berasa sejuk tak? Sejuk siapa buat? Ekong buat? Sejuk siapa buat? Allah buat. Ingat tak Allah buat? Ingat. Orang tanya dia kata ingat. Saat ni ingat ke tak? Dah ingat. Ingat ke ekong, ingat ke kipas. Itu orang awam, tak ada salah apa-apa pun. Cuma kadang-kadang lah berzikir, alhamdulillah, sejuk molek tak panas, berzikir sepatut, alhamdulillah. Sekali je alhamdulillahnya. Hidup sejuk dalam ekor sejam setengah. Sejuk dalam ekor hak Tuhan buat ni, zahir ekor sejuk ni Tuhan buat. Kita zikir ke Tuhan alhamdulillah sekali je. Tu kan? Sebab apa jadi kita zikir ke Tuhan sekali? Sebab kita lupa yang jadi sedap duduk sejuk ni Tuhan buat. Kita lupa tu orang awam. Tapi pegangan mati molek, keesaan pada perbuatan, kesemuanya perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala, kesemuanya perbuatan Allah. Nak menafikan kam munfasir pada perbuatan syirik tu, dan nak menafikan kam mutasir pada perbuatan tu syirik belaka tu. Dia akan cerita di hadapan hak mana kan munfasil, hak mana kan muttasil, hak syirik. Hak kan munfasil syiriknya, pisau bekas sendiri-sendiri, api menghanguskan sendiri-sendiri secara tabi'i. Itu kafir ijma' ulama. Itu kan munfasil atau kafir ijma' ulama. Hak kan muttasilnya, pisau memutuskan dengan kuah, kuwatul hararah, kuwatul hararah dia panggil, kuah ketajaman, dia panggil kuwatul hararah, kekuatan tajam. Tajam dipisah tu Allah bubuh, panah di api tu Allah jadikan. Sabar masa tajam tu memutuskan, sabar masa panah tu yang menghanguskan. Itu kan muttasil pada perbuatan. Itu pun mensyirikkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi khilaf ulama, kafir ataupun dosa besar, tapi bukan mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama dengan Qadariyah. Tuhan letak tenaga di hamba, Tuhan letak kudrah di hamba, Tuhan letak kudrah di hamba, sampai masa kudrah hamba lah yang beri bekah. Itu panggil apa? Kan muttasil pada perbuatan, mensyirikkan Allah pada perbuatan. Apa panggil apa ni? Bekerjasama perbuatan Allah dengan perbuatan hamba. Kerjasama ke mana? Kerja Allah bubuh tenaga di hamba, kemudian tenaga ni pula yang memberi bekah. Apa panggil apa ni? Bekerjasama pada perbuatan. Itu kan muttasil pada perbuatan, mensyirikkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu akidah yang khilaf ulama, kafir ataupun dosa besar. Sebab apa? Tidak mentauhidkan Allah pada perbuatan. Kita mentauhidkan Allah pada perbuatan, tajam dipisah Allah buat, keesaan pada perbuatan. Panah di api Allah bubuh, keesaan pada perbuatan. Saat putus Allah buat juga, bukan tajam tu buat, keesaan pada perbuatan. Kalau tajam Allah bubuh pula yang memutuskan, makna apa ni? Separuh-separuh. Kerja Allah bubuh tajam dipisah. Lepas tu kerja tajam tu pula memutuskan. Apa panggil apa ni? Kerja bagi dua. Atau dia panggil bersyarikat, atau dia panggil syirik. Tak ni. Kerja Allah bubuh tajam dipisah, beres kerja Allah, separuh jalan. Lepas tu memutuskan, tajam ni pula yang memutuskan. Ini panggil kan muttasil pada perbuatan ni. Ini mensyirikkan Allah ni. Khosi pada perbuatan. Allah buat tajam tu buat. Seahagu Allah buat, bukan panah tu buat. Keesaan pada perbuatan. Ni tenaga di kita, tenaga di kita. Perbuatan siapa? Perbuatan Allah. Kemudian bila ada tenaga, kita boleh gerak. Boleh gerak ni perbuatan siapa ni? Perbuatan Allah lah. Itu keesaan pada perbuatan.
Hak jenis kosinya mana? Hija Allah, perbuatan Allah bubuh gagah di hamba. Siap hija Allah, habis hija Allah. Lepas tu yang menggerakkan tubuh badan hamba, yang menghasilkan pekerjaan hamba, tenaga ni pula yang buat. Apa panggil apa ni? Keesaan pada perbuatan, berkongsi. Ni panggil kam muttasil pada perbuatan, kosi. Kosi mana? Kerja Allah bubuh tenaga. Lepas tu kerja tenaga pula yang menggerakkan usaha, yang beri bekas usaha hamba. Atau qadariyah. Khilaf ulama kafir ataupun dosa besar. Kita ahli sunnah mengesahkan Allah pada perbuatan. Ni akal ni Allah buat, kekuatan akal Allah buat, tenaga di kita Allah buat, perbuatan Allah. Saat akal menilai Allah buat, saat akal memilih Allah buat, saat kita berusaha Allah buat. Sebab apa? Tunggal pada perbuatan, keesaan pada perbuatan, kesemuanya perbuatan Allah Subhanahu wa taala, termasuk pilihan dan perbuatan kita pun adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita ahli sunnah wal jamaah, walaupun hakikinya pilihan dan perbuatan kita tetap keesaan pada perbuatan-perbuatan Allah, kita wajib isbatkan di akidah hamba ada pilihan, hamba ada perbuatan. Walaupun pilihan dan perbuatan hamba hanya temporary sahaja, walaupun hanya ilusi sahaja, hakikinya memang tidak ada. Sekalipun kita wajib isbatkan di akidah hamba ada pilihan dan perbuatan. Setakat tu sudah lah. Jadi kita ni 2 minggu turut-turut baca keesaan pada perbuatan, lepas tu cerita kat luar. Hak 2 makna keesaan pada perbuatan kita cerita semula. Kan? Di kalangan kita ni orang hak ngaji berulang-ulang dah. Hak ngaji berulang-ulang. Tapi dalam bab ni kok mana pun saya akan tekan juga berulang-ulang. Walaupun tengok ayah haji ni ada seumur, tak kira. Kita kira umum. Kita kira mana tempat kita tekan gitu belakang. Hak main ngaji ni kadang-kadang orang hak ada asas. Kadang-kadang orang hak ada asas tu sungguh ngaji. Itu atas kurniaan Tuhan belaka. Tapi biasanya orang minat belajar ni dia biasa belajar jak muda. Faham tak? Hak biasanya gitu. Tapi ada juga pilihan Allah tak pernah belajar. Dia kata dia dengar mula-mula tu blur dia kata. Tahu tak blur? Bengong. Blur. Bukan blur ayam tu, blur. Dia BLA tu lain tak? Bla tu dah lain pula tu. Ni dia ni apa? Blank. Dah blur kat mana? Blank sama tau. Dah bukan, dia daripada kosong, tak pernah belajar. Tapi macam mana tak tahulah, di hati dia terbuka nak belajar. Mula-mula dengar dia kata sekara pun tak reti. Walau dia dengar tu pekoh, padahal pekoh mudah je benarnya. Tapi dah tak biasa belajar, dia terpening. Tapi walaupun gitu dia kata dia nak belajar juga. Itu pilihan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun biasanya orang pernah belajar. Orang pernah belajar ni dia senang belajar sebab dia belajar tauhid, dia ngulang jadi relax. Dia belajar fiqh, dia ngulang jadi relax. Arti dia suka belajar. Biasanya gitu nah. Kadang-kadang kita jumpa tu duduk pondok tu, dia masih muda duduk pondok dah. Berhenti pondok kerana kahwin. Bila kahwin berhenti pondok. Apabila anak besar belaka, dia main ngaji semula pondok Ada gitu kebanyakannya. Tapi ada juga yang duduk pondok tu anak pergi bubuh. Kita biasa pondok ni pok nok. Pok pergi atas anak tak ambuh. Jadi pok nok. Jadi pondok pok nok. Anak tak ambuh. Tapi ada duduk pondok anak hok tak ada pasangan. Jadi mak dia ayah mati. Tinggal main bahaya. Ramai orang curi apa. Ajak hidup kau lupa rumah anak. Duduk kau lupa rumah anak. Orang tua dia tak mau duduk diam, dia nak kerja. Hidup main dapur. Dapur tu kerjaan orang pembantu rumah Indonesia tu. Orang tua ni tak ambuh. Dia tak ambuh anak dia makan tangan orang luar. Langsung makan air tangan dia.
Ni cerita pada ni air tangan orang Indonesia, siapa tak tahu kawan tu, belah masak belah kawit tak hidung tak tahu, misal kita katalah dia tua tak ambuh, dia tak ambuh makan hak orang, dia tak ambuh anak-anak cucu dia makan hak orang, dia jadi tukang masak pula, jadi pembantu rumah jadi tuang pula dah. Pembantu rumah jadi tuang, faham tak ni? Jadi mak ni pula jadi tukang masak. Nak marah pembantu rumah tak boleh, sebab pembantu rumah pergi sibuk-sibuk, orang tua ni marah. Gi nyapu rumah, gi lipat kain tu, hak makan-makan ni dia nak buat, jadi anak susah hati pula, jadi habis tu jadi mak pula tukang masak. Akhirnya anak dah buat dia letak pondok, tak ambuh mak tu menangis mak. Dia letak kat pondok, letak rumah tak boleh, tak ada orang, balik rumah dia jadi tukang masak orang tua ni, dia atas pondok tak ambuh mula-mula ni, pujuk-pujuk duduklah dah pondok orang tua belakang kan, tak takut nah. Lepas dia duduk pondok ni tak jadi ngaji, suka dia belajar pula. Lepas dia tu suka belajar. Apabila cuti-cuti raya tak boleh duduk pondok sepik je, waktu duduk seorang boleh lah, anak cucu marah-marah marutuh pondok. Jadi bila raya anak-anak balik lah mak dia ni, balik rumah pusaka kapung ada orang jaga, dia ada upah orang jaga, balik nak raya lah rumah asal rumah pusaka, balik tak ada sehari mak atau pondok lah, bosang budak-budak. Bosang tu lama kening berakhir ke cucu, bosang tak boleh jemaah dia kata. Padahal masa raya pondok tak ada kelas pun, orang cuti pondok, tapi dia nak apa? Nak jemaah, nak wirid lepas jemaah, sebab Tugu wirid penuh, 5 waktu Tugu wirid penuh. Tengok balik sehari dia kata surata semula. Jadi anak pun susah nak pergi duduk pondok tak boleh, depan pondok sepik. Bahagian masing-masing, ada orang tua duduk pondok dia biasa ngaji dah, ni tak ambuh tapi kediam tak ambuh balik. Balik sehari satu pondok semula. Sebab apa? Buat ibadat belajar. Itu atas bahagian masing-masing lah tu. Macam cerita tadilah, ada orang belajar ni orang hak biasa-biasa dah. Cerita bab keesaan pada perbuatan ni benda simple je. Keesaan pada perbuatan. Walaupun kita berpegang ada pilihan dan perbuatan pun temporary je, ilusi je, hakikinya tidak ada apa-apa pun. Sebab apa? Keesaan pada perbuatan simple je. Tapi bagi orang yang tak biasa, tadilah pekoh pun dia blur, pekoh pun dia pening, masuk bab tauhid lagi dia pening dia kata. Tapi dia tunggu lama-lama okey. Itu pilihan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang dengar sekali tak faham, tak ambuhlah. Jadi mana-mana hok kemah dah tu tak apalah. Tambahan pula kita ni sekarang kelas ni jadi live FB. Jadi hok tukar dengarnya ramai, hok tekannya dengarnya ramai. Jadi kita kena kira belakang lah, kena mati dia. Siapa ada tajuk ni kita kena mati. Keesaan pada perbuatan biar kemah molek, lepas tu pergi pula pada kudrah, iradah, ilmu. Biar kemah kita hak rukun iman yang ke-6, qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.